Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di dalam alam maya ini dalam siri kita mencari ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu ini sebagai bekalan kita di akhirat kelak dan menyebabkan kita dipermudahkan jalan kita untuk masuk ke syurga. Seperti mana hadis mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, sebaik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Dan Rasulullah mengatakan lagi, man salaka tariqan yaltamasu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha dalam siri menuntut ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat ini, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan kita mengharapkan agar Allah mempermudahkan bagi kita semua jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, makin hari tiap-tiap kehidupan kita ini ada sahaja ujian yang Allah ujikan untuk kita, yang merupakan perkara yang penting untuk Allah mengangkatkan darjat kita. Dan setiap hari berlalu adalah setiap masa ataupun setiap umur kita yang berlalu. Dengan arti kata lain, bila umur itu telah ditetapkan masanya, ya, maka ia lalu dengan meninggalkan masa-masa yang lalu, tidak mungkin akan kita dapat ambil balik. Tidak mungkin sama sekali. Cuma baki yang tinggal pada masa yang akan datang hanya Allah yang mengetahui. Dan kita mengharapkan baki masa yang akan datang itu dipenuhi dengan amalan soleh. Dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat, amalan soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Kerana itu adalah bekalan kita yang terakhir untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana titik noktah yang ada di depan kita, kita tidak tahu. Hanya kita mengharapkan Allah berikan kita kemaafan dan keampunan tentang kesilapan-kesilapan yang lepas, dan minta Allah peliharakan kita pada masa yang akan datang dengan amalan-amalan yang terbaik. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, jagalah diri kita daripada melakukan amalan-amalan yang tidak baik. Baik. Hari ini kita sambung balik pelajaran kita Tibbul Qulub. Berkaitan dengan Tibbul Qulub, klinik ataupun perubatan hati, dan kita berada pada muka surat 237, yakni bab yang ke-12, ketenangan hati. Bab yang ke-12, ketenangan hati. Jika pendahuluan, jika faktor-faktor kebahagiaan sudah tetap, yang mana faktor-faktor tersebut sudah saya sebutkan pada perbahasan sebelumnya mengenai hati, maka hati pantas mendapat ketenangan dan akan tetap di dalam hatinya. Dengan arti kata lain, kita telah menerangkan tentang bagaimana untuk menghidupkan hati, bagaimana untuk menjauhkan hati kita dari gangguan-gangguan syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Dan kita tahu sifat hati kalau tidak diisikan keimanan, maka yang lain akan masuk. Kalau tidak diisikan ketakwaan, maka kejahatan akan masuk. Oleh kerana itu, pada tiap-tiap hari hati kita memerlukan pengisian. Macam mana perut kita memerlukan pengisian, hati kita perlu pengisian. Dan isikan. Bermula awal pagi dengan doa bangun tidur, dengan solat subuh, dengan zikir pagi dan petang, zikir pagi, dan beberapa amalan yang lain, dan khidmat kita kepada keluarga kita, kepada suami atau kepada isteri kita, itu termasuk dalam siri amalan-amalan soleh, yakni amalan-amalan yang mencari nafkah atau mengurus rumah tangga. Cuma berhati-hati supaya tidak terjebak dalam dosa-dosa. Dan alhamdulillah, kita telah melakukan kebaikan dalam bab itu. Namun zikrullah, mengingati Allah itu bila-bila masa yang kita lapang, kita ingat. Lapang, kita ingat.
ya, supaya kita terjaga. Dan seafdal zikir ialah dengan membaca Al-Quran. Kalau kita ada masa, ya, membaca Al-Quran. Jangan kata tak ada masa, luangkan masa. Kerana ini adalah urusan kita dengan Rabb kita ataupun urusan kita dengan Raja segala raja. Baik. Selain itu, kerana ketenangan merupakan pemberian dalam bukan hasil dari pencarian. Ya, betul. Ketenangan bukan kita cari jumpa ketenangan. Tak. Tetapi ia adalah hibbatullah, hadiah yang Allah berikan kepada kita. Allah nak campakkan sakinah, ketenangan itu, maka dia akan tenang. Oleh kerana itu, Imam Ibn Qayyim mengatakan selain itu kerana ketenangan merupakan pemberian dari Allah dan bukan hasil dari pencarian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Qayyim dalam kitab Madarijis Salikin, Allah memberi ketenangan kepada hamba-Nya ketika ia pantas mendapatkannya. Subhanallah. Satu perkara yang menarik. Yang mana disebutkan bahawa pertolongan Allah akan sampai kepada orang-orang yang bertakwa. Akan sampai tepat pada waktunya. Tak cepat, tak lambat, tetapi tepat pada waktunya. Dan begitu juga sakinah, ketenangan, Allah akan berikan kepada kita tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya, yang mana bila Allah berikan, kita akan terasa tenang. Tetapi, ya, ketenangan hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Ketenangan dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yang yakin dengan pertolongan Allah. Maka Allah akan tolong secara tak langsung. Maka bila dicampak ketenangan, tuan-tuan dan perempuan, ya, di antara pengalaman kita jugalah. Bila Allah campak ketenangan dalam jiwa kita, datanglah macam apa fitnah, apa perkataan, dia tidak ada efek dalam jiwa kita. Tenang, cool aja sepanjang masa. Yang itu kita merindui ketenangan yang begitu. Kita amat harapkan ketenangan yang begitu. Kenapa? Kerana kita berhadapan dengan berbagai masalah. Dan jalan penyelesaian kita kadang-kadang lambat. Kadang-kadang sifat kita yang ialah bila sampai satu tahap kita macam hampir berputus asa. Tetapi ingat, Allah tidak suka kepada orang yang berputus asa, dan Allah mengarahkan kita terus melakukan kerja-kerja untuk kebaikan diri kita juga di dunia dan di akhirat. Baik. Ketenangan hati, yakni sakinah. Perkataan sakinah ini ialah ketenangan hati. Sakinah. Fihi sakinatum min rabbikum, ya, ia ada ketenangan di dalamnya, ya. Fa anzalas sakinata, diturunkan sakinah fi qulubihim, dia turunkan sakinah dalam hati kita. Subhanallah. Bagi penuntut ilmu, Allah turunkan sakinah sebenarnya. Majlis-majlis ilmu kita, Allah turunkan sakinah, ketenangan. Ya, kalau tak tenang juga tu settlekanlah, mungkinlah. Ya, kalau kita ni Ustaz, saya belajar pun tak tenang juga. Tengah-tengah belajar ni tak tenang. Mungkin tak makan, tak sarapan pagi lagi. Pergi makan dulu. Ya, kenapa? Kalau orang tengah solat pun, dia tengah solat tu tiba-tiba nak buang air. Pergi buang dulu. Kalau tengah solat berjemaah tu, tiba-tiba lapar. Makan dulu. Kalau ngantuk, tidur dulu. Tapi takkanlah dah tidur malam. Pagi-pagi ni tak puas lagi kan. Jadi, cari ketenangan. Selesaikan masalah-masalah asas itu dulu. InsyaAllah bila menuntut ilmu nanti, alhamdulillah, barulah dah kenyang perut, ya, boleh duduk dalam kelas, ketenangan tu ada. Baru boleh dengar. Tapi kadang-kadang kalau kelas tu, ya, dah duduk lama, rasa tidur lah pula. Baik. Jadi ini ketenangan yang amat penting. Ketenangan yang amat penting yang perlu kita carikan. Ya. Dan cara nak mencarikannya, kita menuntut ilmu. Alhamdulillah. Bagaimana kita nak menuntut ilmu ni, tuan-tuan dan perempuan, paling kuranglah kita dah bukan cara ulama salaf. Ya, bukan cara ulama salaf, kerana perjalanan itu mereka kehebatan tidak ada tolok bandingnya. Bila mereka pegang je kitab tu atau duduk di depan guru, kenikmatan menuntut ilmu tu ada. Minta kepada Allah kenikmatan menuntut ilmu. Bagaimana merasai kenikmatan itu? Kenapa kita rasa kita jahil, kita menuntut. Terasa kejahilan itu. Dan terasa ilmu yang kita miliki itu bermanfaat. Dan bagaimana? Carilah guru-guru yang memberi petunjuk dengan Quran dan Sunnah, kefahaman 3 kurun yang terbaik. Di zaman fitnah ini.
Ya, di zaman fitnah ini cari guru-guru yang betul-betul amanah dalam menyampaikan. Bukan dia kira serban macam saya ni ke atas besar lagi sikit ke, jubah atau lebih besar jubah, tak. Yalah, itu satu juzuk daripada pakaian ahli ilmu pada satu ketika, ya, tidak dinafikan. Okey. Tetapi carilah penuntut-penuntut bagi penuntut-penuntut ilmu, carilah ilmu seperti yang mana sekarang ni di zaman fitnah kita dah tahu tempat-tempat yang boleh memberikan ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya takut sangat. Kenapa? Kalau kita tidak mendapat ilmu yang betul-betul manfaat, ilmu yang betul-betul mengikut apa yang Rasulullah ajar, kita akan menyesal nanti di akhirat. Di dunia mungkin kita tak merasa, ya, kerana di kalangan ahli bid'ah berbangga-bangga. Tetapi ilmu itu akan kita dapati di akhirat kelak penuh sesalan. Sehingga kita mengatakan alangkah baiknya jika aku tidak mengambilkan dia sebagai kawan atau sebagai pengajar. Berhati-hati. Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah Allah memudahkan. Nak buat bagaimana? Ini sebagai ujian kita. Namun bukan berarti kita tidak boleh menduduki syurga pertama. Ya, bukan berarti kita tidak boleh mencapaikan taraf yang terbaik di sisi Allah itu. Cuba. Jadi, carilah ilmu yang betul. Begitu juga untuk mencari sakinah di dalam jiwa, mencari sakinah, ketenangan jiwa, ya. Bukan cari kak sakinah tu, cari sakinah, ketenangan jiwa yang mana ianya memerlukan dengan cara yang betul. Kerana untuk mencari ketenangan inilah yang akan berlaku berbagai-bagai fitnah. Di antaranya kita terjebak dengan golongan-golongan sufism. Kita akan terjebak dengan golongan-golongan yang tidak bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di situlah perjalanan kita lihat akan terpesong sedikit demi sedikit. Na'udzubillah min zalik, minta lindung kepada Allah dari perkara-perkara yang tersebut. Baik. Jadi secara kasar, misalan, ya, alhamdulillah Allah berikan kepada kita, Allah mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada pengasas Yayasan Ta'lim, ya, dan juga mereka-mereka yang terlibat dalam menjayakan Yayasan Ta'lim untuk menyebarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ada banyak, ya, taklah banyak mana. Kenapa? Kerana agak bermasalah dalam membina, membawa Sunnah ini, berhadapan dengan berbagai masalah. Tetapi alhamdulillah Allah berikan kekuatan seperti Yayasan Ta'lim, Baitus Sunnah, Baitus Salam, Bushra. Ya, banyak lagi organisasi yang membawa kepada Quran dan Sunnah yang perlu kita ambil. Ya, kenapa? Mereka mengetengahkan guru-guru yang insya-Allah yang berautoriti, yang mempunyai kefahaman yang tepat dalam menyampaikan risalah Quran dan As-Sunnah. Ya, baik. Ketenangan hati. Pokok daripada ketenangan itu adalah damai dan ketenteraman. Sedangkan ketenangan sendiri merupakan suatu yang diberikan Allah pada hati hamba-Nya ketika gelisah kerana sangat takut. Kemudian hamba tersebut tidak merasa terganggu lagi terhadap suatu hal yang Allah kehendaki. Kemudian hamba tersebut tidak merasa terganggu lagi terhadap satu hal yang Allah kehendaki setelah diberikan ketenangan, dan wajib baginya merasa sangat yakin dan mantap hati. Okey. Dalam bab ini pokok dari ketenangan itu adalah damai dan tenteram, sedangkan ketenangan sendiri merupakan sesuatu yang diberikan Allah pada hamba-Nya ketika gelisah. Ya. Itu konsep, maksudnya ketenangan hati. Kita rasa cool, tenang aja. Ya, tenang aja. Apa yang berlaku pun kita tidak rasa apa-apa. Maksud rasa apa-apa ni, kita tidak gelisah, tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan, berbagai-bagai perasaan. Mungkin ada sikit, tetapi ketenangan itu lebih dalam. Ianya lebih dikaitkan dalam kisah Nabi Rasulullah SAW berhijrah misalnya. Ya, kita tahu waktu Rasulullah SAW, kita dah terangkan, duduk di dalam gua Thur sama Abu Bakar. Ya, Abu Bakar gelisah, tetapi Rasulullah mengajarkan, ya Abu Bakar, tidakkah kita tahu bahawa yang ketiga di antara kita berdua ini adalah Allah? Dengan arti kata lain, bila Allah disebutkan, lalu Abu Bakar terus menjadi tenang, Rasulullah menjadi tenang dengan harapan yang tinggi bergantung kepada Allah. Itu dia kaedah. Ketenangan. Ketenangan ini amat penting, kenapa? Dia akan melancarkan segala perjalanan.
Tuan-tuan dan puan-puan, kalau duit yang banyak pun tidak ada ketenangan, tak guna. Dan mula nak tidur pun tak boleh. Sedangkan kita lihat orang yang miskin yang boleh tidur di tepi jalan, ya, dekat bus stop, di mana, bukanlah mak dadah, tapi maksudnya orang miskin boleh tidur. Kalau kita tengok tok nenek kita, bagi mereka yang pernah bertemu dengan tok nenek moyang mereka yang tidur dalam rumah kayu yang diselakkan saja. Buat macam tu, orang nak masuk congkir begitu dah boleh masuk. Kerana saya berada pada zaman itu dulu, di waktu kecil, kita menyaksikan. Tetapi ketenangan tidur, Masya Allah. Ya, sampai ke subuh. Tak takut orang nak mencuri ke apa ke. Ini mengisyaratkan kepada kita ketenangan itu amat penting. Ahli ilmu ketenangan amat penting untuk menyampaikan risalah dengan jujur. Oleh kerana itu ketenangan bukan satu benda yang mudah untuk dibicarakan. Dan ianya amat cantik bagi orang yang telah merasakan. Dan kita kena mencuba merasakan dengan mengikut jalan yang Allah dan Rasul arahkan. Kerana apa? Tuan-tuan dan puan-puan akan berhadapan satu gelombang. Kadang-kadang ujian yang Allah bagikan kepada kita sampai ke muncak orang separuh gila, kita alhamdulillah cara berfikir kita lain, cara kita berhadapan lain. Di saat orang mengata mengutuk, kita tetap masih lagi di atas pendirian kita. Dan kita tidak gelisah dengan ucapan dan kata-kata orang. Itu dia ketenangan. Walaupun wang sedikit, harta sedikit, tetapi ketenangan tu ada, ya, dia boleh menjagakan keluarganya dalam keadaan sabar, redha. Itu dia ketenangan. Dan kalau mempunyai harta yang banyak, dia memiliki ketenangan, nikmatnya Allah bagi terlalu besar. Ya, oleh kerana itu kita akan menyaksikan apa yang disarankan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam buku ini berkaitan dengan ketenangan hati. Carilah ketenangan. Ya, itu pasal di antara perkara-perkara yang menarik dalam siri untuk mendapat ketenangan hati, 1/3 akhir malam. Di situ bermunajat pada Tuhan kita, memohon keampunan kepada Tuhan kita, di situlah datang di antara satu juzuk di antara juzuk ketenangan. Itu yang saya katakan pada permulaan lama dahulu, cuba bangun 1/3 akhir malam, mengadu kepada Allah tentang diri kita, keadaan kita, dosa kita. Mengadu kepada Allah tentang keadaan kita, mengadu, merayu. Tuan-tuan dan puan-puan akan menyaksikan ketenangan itu datang. Lepas tak lama, lepas waktu pagi, lepas solat subuh, kita akan merasa tenang je dalam jiwa kita. Ya. Okey? Baik, insya-Allah mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, bila ketenangan itu sampai kepada kita, dalam bab ini dia mengatakan dan wajib baginya merasa sangat yakin dan memantapkan hati. Oleh kerana itu apabila Rasulullah SAW dalam siri hijrah, apabila kafir Quraisy dah berada hampir di atas bukit Sur itu, dan dah berada kakinya Abu Bakar nampak, ya, di Gua Sur. Hanya tunggu orang kafir itu tunduk, ya, boleh nampak Rasulullah dan Abu Bakar. Tetapi selepas mereka turun sakinah, keyakinan mereka bertambah. Mantapnya mereka, keyakinan mereka terhadap Allah bertambah. Seperti Abu Bakar bertambah yakin pertolongan Allah. Oleh kerana itu bila kita menyaksikan dalam ayat-ayat Al-Quran, bila dikatakan oh musuh telah berkumpul, maka mereka bertambah yakin, ya, ketenangan itu datang dan mereka bertambah yakin. Kerana itulah janji Allah. Subhanallah. Bila saya membaca dalam kisah para sahabat, kita melihat kita bukanlah semudah itu, ya. Kalau setengah orang kata, oh kalau dapat aku hidup di zaman Rasulullah, kan. Ya, itu kata para sahabat pernah mempertikaikan, tabi'in berkata begitu. Ya, apabila tabi'in mengatakan alangkah baiknya jika kami berada di zaman Rasulullah dahulu, kami akan bersama Rasulullah, kami akan. Lalu tabi'in menegur, kamu bersyukur dengan apa yang kamu ada sekarang. Lebih baik kamu berada sekarang berbandingkan kamu berada di zaman Rasulullah. Kerana berada di zaman Rasulullah ujian-ujian yang menyebabkan kegoncangan dalam hati-hati mereka. Sehingga berapa ramai yang keluar balik Islam. Berapa ramai yang menjadi munafik. Jadi oleh kerana itu jangan bicara, oh kalau aku duduk di zaman tak. Ini zaman sekarang ni.
kita ada, maka kita berusaha untuk menjadikan generasi yang terbaik. Ini buat kata, kalaulah aku dapat pergi ke Masjidil Haram, ya dah COVID ni kan, sebelum COVID lah kita bicara, ya aku nak pergi duduk nak solat, dapat pahala 100,000. Ni masjid kat sebelah pun tak terpergi. Yang lelaki lah, yang perempuan lain cerita. Yang lelaki, masjid sebelah pun tak pergi nak bicara Masjidil Haram. Jangan masjid sebelah itu, yang antara perkara yang penting untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan sabat, ya masjid sebelah itu. Kerana masjid sebelah hari-harian kita ada, atau surau tu hari-harian kita ada, kita tak boleh pergi. Bermasalah. Kerana itu ada unsur-unsur sifat-sifat, na'udzubillah, sifat munafik. Ya, kalau kita tak pergi di waktu aman, waktu sekarang ni kita tolak tepi lah. Masalah COVID apa semua kita tolak tepi. Ya, tetapi kita doakan Allah berikan kebaikan kepada kita. Baik, jika ketenangan sudah mendiami hati, maka hati akan damai. Anggota tubuh menjadi tenang dan khusyuk, meraihkan ketenteraman. Lisan sentiasa berkata jujur dan bermanfaat, serta menghalangi lisan untuk berkata buruk dan cabul, omong kosong, memaksa serta setiap sesuatu yang batil. Okey. Baik. Dalam kalimah ini yang dimaksudkan, ya, tentang kalimah apabila seorang mendapat ketenangan, memang begitu. Itu pasal bila seorang itu mendapat ketenangan dalam suasana fitnah, cara berfikir dia lain. Dia tak bla 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 bla, cakap mengaku, ngok-ngik, cakap pun tak apa-apa, mula mengutuk sana, tak. Tuan-tuan dan perempuan, bagi seorang ahli ilmu yang mendapat ketenangan, lain cara berfikir dia, cara membahaskan dia lain. Ya. Jadi oleh kerana itu, kedudukan yang dimiliki oleh mereka-mereka yang beriman ini, ya, mendapat ketenangan, mereka akan berbicara cara baik. Mereka cara berfikir lain, mudah melatah, ya, tidak mudah melatah. Kalau kita kena fitnah terus melatah dulu. Pak kata tum, kita jawab. Tetapi orang yang mendapat ketenangan, pak kena dia diam dulu, berfikir dulu, ya. Lepas tu ataupun mungkin dia solat 2 rakaat dan munajat kepada Rabb dia. Maka di situ Allah akan bagi ketenangan. Ya, okey. Kerana ketenangan mengetahui secara hakikat terperinci serta bahagian-bahagian yang merupakan keperluan yang urgent, maka kami akan menerangkan sesuai dengan pengetahuan kami yang sedikit, fikiran kami yang dangkal dan informasi yang kurang. Namun kita adalah generasi zaman ini, manusia dalam masa ini paling tidak lebih menyemaikan dengan pendahuluannya pada masanya, dan pada setiap masa terdapat kedaulatan dan para pemuda. Okey, dengan arti kata lain, ya, hakikat yang terperinci bahagian-bahagian ketenangan memang penting untuk kita. Ya, supaya pemikiran kita berhadapan dengan perkara-perkara tersebut insya-Allah dapat dipraktikalkan. Bagaimana kalau berlaku lepas ni masalah keluarga, ke masalah kawan, ke masalah harta, ke masalah apa, ya, kerana apa, Allah telah mengetengahkan ini adalah ujian-ujian kita yang tak boleh. Ya, isu COVID ni pun berapa ramai yang dengan berhentinya kerja, ya, satu benda yang besar sebenarnya. Tapi hanya sedikit bilangan orang yang sanggup menyerahkan diri kepada Allah dan berusaha kembali, sedikit. Namun begitu kita mengatakan mudah-mudahan Allah tolong, ya, semua orang-orang yang beriman dari sudut ke harta mereka, dari sudut keluarga mereka, kesihatan mereka, ya, insya-Allah. Baik. Satu, arti lafaz sakinah atau sakinah. Sakinah. Lafaz sakinah mengikut wazan fa'ilatun yang diambil dari masdar sukun sakinah. Sakinah adalah kedamaian dan ketenteraman hati dalam hati dan akan tampak pengaruhnya terhadap anggota tubuh. Sakinah, ketenangan, mempunyai 2 makna, iaitu makna umum dan makna khusus. Okey. Baik, di sini ada penerangan yang cukup cantik yang telah diterangkan dalam bab arti sakinah, ketenteraman hati. Apakah sakinah itu? Jadi di sini diterangkan bahawa lafaz sakinah ini maksudnya ialah
kedamaian, ketenangan hati dan ketetapan hati. Damai tapi hati berpusing-pusing sekejap ni, tak, dia ketetapan hati. Ya, damai, tenang bila pergi pasar tu, tapi bila tengok baju tu dah mula, lah aku nak baju ni. Dia tak ada ketetapan waktu tu. Damai waktu pergi pasar, bila masuk je tempat-tempat kek, pening kepala. Allah, kek ni sedap, kek ni sedap, kek ni sedap, kek ni sedap. Lepas tu kencing manis sedap. Allah, habis, berhenti. Okey. Jadi ini dia sakinah dan ketenangan yang tetap hatinya. Tak berganjak. Okey. Itu yang dimaksudkan lafaz sakinah. Dan kita memerlukan itu. Tuan-tuan dan puan, di zaman fitnah ini kita memerlukan ketenangan yang begitu. Baik. 2, ketenangan para nabi. Ketenangan para nabi merupakan tingkatan khusus dan berbeza pada bahagian yang tertinggi. Okey, tuan-tuan dan puan, kita tidak nafikan bahawa para nabi mempunyai kelebihan-kelebihan dia yang kita takkan capai. Seperti Rasulullah SAW, dia diletakkan sebagai Sayyidul Anbiya, ketua para nabi. Dengan arti kata lain, tingkatan-tingkatan manusia ini yang berbeza-beza, lalu manusia mula-mula, lepas tu Allah bezakan. Di kalangan umat Muhammad, umat terdahulu, umat Muhammad mendapat tempat yang special, terbaik. Kemudian Allah bezakan lagi di kalangan umat Muhammad 3 generasi yang terbaik. Ya, 3 generasi yang terbaik. Kemudian Allah bezakan yang 3 generasi yang terbaik, tabi'in dan sahabat, menduduki generasi yang paling unggul. Kemudian Allah naikkan di kalangan mereka manusia ini rasul, para nabi. Ya, para nabi. Lalu diangkat pula di kalangan para nabi, para rasul. Diangkat dari para rasul itu ulul azmi. Ya. Dan kemuncak ketinggian ulul azmi, orang yang terpilih ini adalah Sayyidul Anbiya, ketua para nabi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Oleh kerana itu memang ada perbezaan, tidak dinafikan. Iman para nabi lain dengan iman kita. Maksudnya keyakinan mereka kemuncak, keyakinan kita tidak kuat. Tetapi kita diarahkan terus mempertahankan keyakinan kita sampai dapat apa yang dituntut oleh syarak. Kesabaran mereka tak sama dengan kesabaran kita. Kesabaran mereka kemuncak kesabaran, sehingga mereka sanggup duduk di tempat yang akan diturunkan bala demi mengikut arahan Allah. Kita tak mampu. Allah mengarahkan kita lakukan solat awal waktu pun kita tak mampu. Ya, lihat, itu beza dia. Mereka sampai sanggup menunggu waktu yang ditetapkan Allah akan turun bala baru keluar, mereka barulah keluar. Kita ya suruh solat awal waktu je dah kelang kabut. Ya, nak buat itu, nak buat ini, ya, itu tak cukup, ni tak cukup, ni tak siap. Dia jadi macam itu. Itu pasal beza kita. Dan Allah ujikan mereka dengan kesabaran itu lebih daripada kesabaran kita. Dan bala yang diujikan pun lebih daripada bala kita. Sampai tahap kalangan mereka ada yang mati dibunuh. Ya, itu kedudukan para nabi, ya, al-anbiya alaihimussalam. Baik. Jadi oleh kerana itu iman kita tidak sama, namun kita mempelajari daripada perjalanan para nabi bagaimana untuk mendapatkan sakinah para nabi ini. Tidak menjadi masalah. Seperti mana yang sekarang kita lakukan, hak mana yang kita mampu untuk mengikut Rasulullah, ittiba'us sunnah, maka kita buat. Hak mana yang kita mampu. Kalau cara kita makan kita boleh buat, cara kita tidur kita boleh buat cara Rasulullah, cara kita berpakaian mengikut cara Rasulullah, mengikut cara ummahatul mukminin. Ya, cara apa juga yang kita lakukan boleh, maka kita diarahkan untuk mengikut rentak-rentak jalan-jalan yang boleh menyampaikan cara yang dibuat oleh Rasulullah SAW supaya sakinah itu Allah berikan kepada kita. Lalu di sini ketenangan para nabi, ya, yang merupakan sifat tingkatan khusus khas untuk para nabi. Okey. Seperti ketenangan yang diperolehi Nabi Ibrahim yang menjadi kekasih Allah. Saat beliau diletakkan pada menjanik dan digiringkan menuju ke api yang menyala oleh orang kafir, saat perjalanan Allah memberikan ketenangan yang diletakkan di dalam hati. Ya. Dengan arti kata lain diberikan misal bagaimana Nabi Ibrahim yang terikat tu, yang diletakkan dalam menjanik tu, yang nak dilontarkan dalam api yang dipasang berapa hari,
ya, dengan nyalaan yang kuat, tetapi dia tidak merasa gerun dan tidak merasa takut. Perasaan takut ada, tetapi dia tidak dinafikan bahawa ketenangan itu yang menyebabkan dia terus bertawakal kepada Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Bayangkan kalau kita tengok api nak campak, lah mak oi ayah tolong, ya, kita akan menjerit. Kita akan minta selain daripada subhanallah, ya, selain daripada Allah dahulu kadang-kadang. Mak tolong, cukuplah dalam rumah tu, ya, tuan-tuan dan puan, malam-malam je tiba-tiba blackout. Menjerit, habis menjerit. Menjerit tu bukan menjerit apa, minda mereka tu telah dirosakkan hantu. Bukan Tuhan. Tak. Takut. Itu baru blackout. Mula mencari mak mana. Baru teringat mak. Waktu senang lenang macam ni, mak suruh sidai kain pun tak nak pergi. Lipat kain pun tak nak. Ya. Dah sakit, dah kena apa semua, barulah mak, ayah. Ya, mak lah lebih kan. Ya. Mak, mana mak? Waktu senang, lupa mak. Nauzubillah. Okey? Jadi ketenangan ini yang kita nak. Ketenangan para nabi apabila nak dicampak, bahkan dicampak, still masih lagi terikat dengan Allah. Ya, sehingga Allah turunkan bantuan. Menyelamatkan Ibrahim, satu akal tak boleh diterima keadaan api menjadi sejuk yang menyelesakan. Tetapi itulah kelebihan mukjizat yang diberikan sepanjang zaman untuk para nabi. Allah berikan kelebihan masing-masing untuk membantu risalah dakwah. Begitu juga ketenangan yang ada pada Nabi Musa saat beliau dikepung oleh Fir'aun dan tenteranya dari belakang. Sedangkan di hadapannya adalah lautan. Saat itu Bani Israel mengadu kepadanya, wahai Musa, ke mana kamu nak bawa pergi? Lautan ada di hadapan kita, sedangkan Fir'aun sudah di belakang kita. Ya, ini Bani Israel ni, ya. Bani Israel adalah satu golongan yang na'udzubillah min zalik, ya, yang mana baik-baik, yang mana tak baik ni begitulah. Nabi Musa dah membantu mereka terlepas dari Fir'aun pun masih lagi banyak songel, kata orang. Ya. Ikut dengan harapan, ya. Mereka tidak beriman secara mutlak kepada Nabi Musa alaihissalam. Tidak seperti para sahabat yang seperti Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, taat mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bertikaikan. Bila mereka melihat kerajaan Fir'aun, mereka tidak melihat kerajaan Allah. Mereka dah tengok mukjizat Nabi Musa, 8 mukjizat yang besar depan mata mereka, tapi masih lagi dalam keadaan keraguan. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita berada di akhir zaman, walaupun kita tidak melihat mukjizat Rasulullah seperti terbelahnya bulan, air keluar dari tangan, makanan diberkatkan, binatang berbicara. Tapi kita ada iman. Jagalah iman. Jaga keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, supaya kita dapat masuk dalam golongan yang terbaik para sahabat radhiyallahu anhu. Lalu dalam kisah ini, saat Nabi Musa membawa kaumnya, Musa berhadapan dengan masalah kaum dia yang buat perangai banyak cekadak, kata orang. Dia bawa, setelah dia berikan taklimat bahawa kemenangan ada pada kita, Allah akan bantu kita. Cuma Allah tak bagi tahu kepada Musa apa bantuan-bantuan yang akan sampai. Cuma Allah arahkan, buat. Lalu Musa pun keluar bersama kaum-kaumnya Bani Israel. Setelah 8 tanda besar ditunjuk Fir'aun, mereka tidak beriman, Nabi Musa keluar, ikan jalan untuk keluar bersama Bani Israel. Maka mereka keluar di waktu malam menuju ke arah laut. Seperti mana arahan itu adalah arahan Allah. Itu yang saya katakan, hijrah, ya, itu adalah arahan Allah. Rasulullah lari ke selatan dahulu, ke Bukit Tur, lalu dia naik ke utara. Sedangkan kalau ikut Mekah menuju ke Madinah, terus ke utara. Tetapi itu adalah arahan wahyu. Datang seorang hamba Allah ni mana ke mengatakan Rasulullah pelarian. Bila sebut pelarian, dia tidak ada perancangan. Nauzubillah, syar. Kalimah yang boleh menjatuhkan kekufuran jika dia mengiktikadkan Rasulullah itu pelarian. Rasulullah berhijrah mengikut program wahyu. Dia pergi ke selatan, lepas tu dia naik ke utara. Dan kita tahu semua itu di bawah program yang berjalan lancar.
Gangguan-gangguan datang dan sampai dia ke Madinah. Begitu juga Nabi Musa sewaktu dia menuju ke arah laut, ya, dia hanya mengikut arahan. Dia tunggu arahan. Para nabi menunggu arahan. Jangan sangka para nabi nak mukjizat. Mukjizat. Oh jadi. Ya, macam kita pula. Nak pizza, call. Nak ayam penyet, call. Amboi. Kita ingat kita para nabi begitu ke mukjizat dia. Tak. Dia hanya mengikut arahan Allah, munajat, ya, minta pertolongan, Allah tolong. Dan ini juga mengisyaratkan para nabi tidak mengetahui perkara yang ghaib. Datang kita, Tok Syekh mana kata, oh Tok Guru aku tahu perkara yang ghaib. Tuan-tuan dan puan, saya dah bertemu beberapa orang, dia begitu caranya. Dia menjadi hormat Tok Guru, dia mengagungkan Tok Guru, ya. Tok Guru ada ilmu ghaib. Subhanallah, dia bercakaplah cara saya kata. Kita kata Allah wa ma ya'lamul ghaiba illa Allah. Tidak ada siapa yang mengetahui ghaib melainkan Allah. Berarti kalau dia mengetahui yang ghaib, maka dia telah mengambil sifat rububiyah ketuhanan. Mengetahui yang ghaib adalah sifat rububiyah. Jadi dia ambil juzuk rububiyah ketuhanan, dia letak pada dirinya ketahui yang ghaib. Na'udzubillah min zalik. Syar. Ya. Dia seperti Ayah Pin. Ayah Pin mengambil sifat rububiyah ketuhanan, ya, apabila mengatakan memiliki kerajaan langit dan bumi. Memiliki kerajaan di langit. Sedangkan Allah mengatakan walillahi mulkus samawati wal ardh. Allah lah mempunyai kerajaan di bumi dan di langit dan di bumi. Kalau kerajaan di bumi mungkin kita katakan presiden ataupun raja ataupun pemerintah mengatakan saya mempunyai kerajaan. Okey, mungkin. Dari sudut itulah kerajaan umum. Tetapi sampai di langit siapa boleh mendakwa dirinya ada kerajaan? Melainkan Allah. Tetapi Ayah Pin mengambil sifat rububiyah yang berbahaya ini. Syirik besar. Baik. Kemudian apabila Nabi Musa diarahkan menuju ke arah laut, sampai je ke arah laut, Nabi Musa dah tak tahu nak buat apa, kenapa dia menunggu program wahyu. Lalu datang kepada wahai Musa. Mereka tengking Musa. Wahai Musa, ke mana kita nak pergi ni? Laut di depan, Firaun di belakang. Kamu nak bunuh kami ke? Macam mana kami nak merentasi laut yang besar ini? Sedangkan Firaun di belakang kami. Oh, subhanallah, Nabi Musa sebenarnya Nabi Musa subhanallah dengan kalimah-kalimah yang diberikan oleh Bani Israel ni terlalu banyak. Ya, sampai kalau ikutkan terluka hati Nabi Musa, tetapi dia terus. Inilah kehebatan Nabi Musa, ya. Kegagahannya, gagah, memang tak dinafikan, gagah sangat-sangat. Tetapi bila sampai tahap dia boleh pukul orang tu, dia boleh buat orang tu apa-apa, tapi dia sabar. Hebat Nabi Musa. Ya, saya akui. Ya, bila kita study balik sejarah dia, begitu dahsyat kesabaran yang dipikul oleh Nabi Musa. Bayangkan, tengok. Di antaranya mereka mempertikai. Dalam ayat-ayat lain mereka mengatakan, ya Musa, pergilah kamu dengan Tuhan kamu berperang. Lepas tu dalam ayat-ayat lain, ya Musa, kami nak tengok Allah dengan secara nyata. La ilaha illallah. Macam-macam perkataan yang dikatakan terhadap Nabi Musa. Tapi Nabi Musa cool je, sabar orangnya. Subhanallah, maha suci Allah. Okey. Kemudian ketenangan yang juga beliau perolehi saat munajat dia dengan Allah, seruan dan panggilan yang benar-benar beliau dengar dengan telinganya. Okey. Selanjutnya ketenangan beliau perolehi saat melihat tongkat menjadi ular yang sangat besar. Okey. Di dalam keadaan yang begitu, akhirnya dia bermunajat, lalu Allah mengatakan pukullah ke laut. Dalam asal menceritakan bahawa seorang sahabat yang setia kepada Nabi Musa yang menjadi sentiasa membela Nabi Musa, ya, Yusha, di antara sahabat yang masyhur, lalu mengatakan, ya Musa, apakah di sini Allah arahkan kamu? Ya. Lalu dia berjalan menuju ke laut. Ya Musa, betulkah ini jalannya? Ya. Nabi Musa katakan. Lalu dia terus ke depan. Bila air dah mula naik ke atas, lalu dia kata, ya Musa, betulkah ini jalannya? Ya. Lalu mereka berjalan. Tiba-tiba Allah wahyukan kepada Musa, hentakkan tongkat kamu ke laut. Lalu dihentak, maka terbelah laut. Tuan-tuan dan perempuan, saya membaca satu buku yang agak tidak menarik orang tu membicarakan tentang Fir'aun sampai cerita Nabi Musa. Dia menafikan mukjizat ini.
Dikatakan berlaku satu tiupan angin yang kuat, ya, dia membelahkan laut. Dan ianya sentiasa kadang-kadang berlaku dikatakan jahat tu. Sedangkan ianya tidak pernah berlaku di dalam lautan yang dalam. Adalah mustahil angin yang kuat tu membelah begitu mudah saja lautan dalam tempoh yang lama. Sedangkan berlaku pada Nabi Musa dihentak lalu terbelah laut dengan ketinggian bukit. Maksudnya dalam airnya. Lalu disitulah dicampakkan ketenangan kepada Musa alaihissalam dan orang-orang yang mengikutnya mengetahui bahawa itulah janji Allah. Okey. Dan begitu juga ketenangan yang turun pada beliau saat beliau melihat keadaan perolehi saat melihat tongkat menjadi ular yang sangat besar. Kita tengok tu ular cabut lari, dia Allah berikan tongkat, okey, campak jadi ular. Dan dia tahu itulah ketenangan. Walaupun pada perasaan dia takut, lalu Allah katakan, pegang ya Musa, dia akan kembali kepada kejadian yang awal. Yang ini jadi tongkat balik. Lalu Nabi Musa pegang, dia bertukar. Lalu bertambah keyakinan Musa alaihissalam terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Begitu juga ketenangan yang turun pada beliau saat beliau melihat keadaan kaumnya dan kemaksiatan mereka, seakan-akan ketenangan itu menghampirinya sehingga beliau mampu menyembunyikan dirinya dari rasa takut. Ya, kita tahu bahawa kaumnya melakukan perkara yang tak baik. Dia melakukan zina. Lepas tu dia melakukan pengabdian penyembahan terhadap lembu. Berhala lembu. Dia minta Musa, ya Musa tolong jadikan kami ilah Tuhan untuk disembah apabila dia lalu di satu kaum. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan, macam mana ya? Allah baru je selamat daripada tenggelam lautan dan menyaksikan Fir'aun itu ditenggelamkan. Tiba-tiba dia tengok orang menyembah berhala, lalu dia kata, ya Musa, jadikan kami satu berhala sebagaimana mereka ada berhala. Okey. Allah ceritakan kisah itu, kalau siapa yang ada Quran boleh tengok. Okey. Surah Al-A'raf kita ceritakan bagaimana mereka ini dah menyaksikan sebenarnya, tetapi mereka tidak ada merasa perasaan beriman kepada Allah dengan sebenar-benar beriman. Surah Al-A'raf surah yang ke-7 juzuk ke-9. Muka surat ayat 138, muka surat 167. Jumpa? Okey. Ayat 138. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Dan kami melepaskan Bani Israel ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, yakni Bani Israel berkata kepada Musa, wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah berhala Tuhan sebagaimana mereka mempunyai berhala Tuhan. Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat ketuhanan. Dan nampak tak bagaimana
Bani Israel Allah cerita baru je lepas lautan dengan keadaan laut terbelah setinggi gunung. Seolah-olah laut itu seperti gunung, kalau ikan tu nampak ikan laut dalam lalui seperti akuarium, dia lalu. Dah nampak dah keselamatan. Bukan itu aja, jalan itu diberikan kepada 12 jalan, setiap kabilah tahu ini jalan dia ikut. Selamat daripada Fir'aun. Kalau kita lah, ya Allah, bersyukur, sujud syukur. Kenapa? Kerana itulah keselamatan yang tak pernah diduga dengan perancangan yang tak pernah diduga. Allah selamatkan juga. Tetapi bagi Bani Israel tidak begitu. Dia masih memandang remeh terhadap Musa dan mereka tidak mengenali Allah dengan sebaik-baiknya. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, ini asas kelas kita sebenarnya. Mengenali Allah dengan sebaik-baiknya, maka dia akan datang sakinah yang sebenarnya. Kalau tak kenal Allah dengan sebaik-baiknya, maka sakinah tak akan datang. Kalau Allah pun kita buat macam mak bapak kita, tak layan, ya, ataupun sebut nama Allah, sebut nama handphone, sebut nama Allah, sebut nama buku, makanan, kita buat dek aja, buat tak layan, berarti masalah kita mengenali Allah tak sebenar-benarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kenali Allah dengan cara ini. Kenali Allah dengan cara yang betul, lepas tu pasakkan dalam hati kita, tanamkan keyakinan. Ia perlu dilatih. Alhamdulillah saya bermula daripada saya belajar dahulu, ya, Allah bagi petunjuk belajar di Pakistan sana, bermula saya melatihkan, bila dah tahu pertama, melatihkan cinta pada Quran dan Sunnah dan berpegang kepadanya. Lepas tu saya berlatih mempertahankan, ya, dengan ujian-ujian, kita yakin dengan apa janji Allah, yakin, alhamdulillah dia akan terpasak dalam jiwa kita. Dan keyakinan kita kepada Allah bila menyebut kalimah Allah, tuan-tuan dan puan-puan, penghayatan dalam menyebut kalimah Allah itu mendatangkan sakinah, ketenangan dalam jiwa. Maka seharusnya kita berusaha dengan sedaya upaya untuk mendapatkan kebaikan itu. Kemudian Allah katakan apa? Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutinya dan akan batallah apa yang selalu mereka kerjakan. Ya. Ini mengisyaratkan bahawa Nabi Musa AS diutuskan kepada Bani Israel. Ya, Allah menceritakan setiap Nabi diutuskan kepada kaumnya. Jadi kaum yang dilalu tu bukan kaum Bani Israel. Dia ada Nabi dia sendiri. Okay? Setiap Nabi diutuskan kepada kaumnya. Atau setiap kaum ada Nabinya. Dan Nabi Musa muncul sebagai Nabi bagi Bani Israel. Dan bila dia lalu kepada kaum tu, dia tidak akan masuk campur. Kerana ada Nabi yang berurusan dengan kaum tersebut. Oleh kerana itu Nabi Musa hanya menegur kepada Bani Israel, sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan dengan kepercayaan yang dianutinya dan akan batallah apa yang selalu mereka kerjakan. Musa menjawab, patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu yang selain daripada Allah, padahal dialah yang telah melebihi kamu atas segala umat. Subhanallah, Nabi Musa telah mengisytiharkan, adakah layak aku mencari Tuhan selain daripada Allah yang telah memberikan kamu kelebihan daripada selain daripada umat? Allah telah menyelamatkan kamu daripada Bani Yahudi. Allah telah menyelamatkan kamu daripada golongan-golongan ini. Allah telah selamatkan kamu daripada Fir'aun. Allah telah selamatkan kamu daripada dibunuh oleh Fir'aun dan tentera-tenteranya. Maka bagaimana aku boleh mencarikan selain daripada Tuhan, daripada Allah? Bayangkan ketegasan yang diberikan Nabi Musa dengan arti kata lain, bahawa kamu tidak akan dapat ketenangan jika kamu mengambil selain daripada Allah untuk menyelesaikan masalah kamu. Baik. Mungkin para jemaah tengok saya minum tangan kiri, tak tangan kanan. Ya. Balikkan gambar dia. Baik. Kemudian begitu juga yang berikutnya, ketenangan yang diperolehi oleh Nabi ketika Rasulullah saat dengan sahabatnya berada di Gua Sur. Di sini dia tulis Gua Hira, ya, silap. Gua Sur. Okey. Penterjemah ni dia silap.
Dalam buku ni muka surat 239 berada di Gua Hira. Kerana Rasulullah di Gua dia tulis Gua Hira, asalnya Gua Thur. Kerana Gua Hira Rasulullah seorang je. Yang Gua Thur ini bersama Abu Bakar di waktu hijrah. Dan diawasi oleh musuh. Jika salah seorang dari musuh melihat ke bawah kakinya mereka, maka mereka berdua akan diketahui. Ya. Dengan arti kata lain dalam bab ini, peristiwa yang berkaitan dengan Abu Bakar dengan Rasulullah dalam siri hijrahnya mengisyaratkan kepada kita bahawa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam gua yang di mana guanya sempit. Satu, untuk mencanggahkan fakta bahawa Gua Thur sewaktu Rasulullah hijrah itu ada labah-labah, ada burung pati, tak ada. Ya, kisah itu adalah dhaif. Yang sahih tidak ada apa-apa, tetapi Allah turunkan pertolongannya kepada Rasulullah dengan tidak dinampakkan. Ya, tidak perasan dan jiwa mereka tidak terfikir untuk tunduk. Okey, itu dia. Jika salah seorang dari musuh mereka melihat ke bawah kakinya, mereka akan nampaklah kedua-duanya. Okey. Jadi oleh kerana itu mereka tak melihat. Kalau lah misalnya tiba-tiba pen jatuh ke, zaman tu mana ada pen pedang jatuh, lalu dia nak ambil, nampak? Boleh nampak. Tapi Allah selamatkan. Ya. Yang terakhir adalah ketenangan yang ada pada beliau saat berada di posisi yang genting, di mana orang-orang kafir mengepung baginda, seperti di perang Badar, perang Hunain, perang Khandaq dan perang lain-lainnya. Ya, dalam posisi perang adalah satu posisi yang menggerunkan yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sahabat. Kerana di dalam perang Badar, keadaan umat Islam terlalu sedikit, 313 bertembung dengan 1000 orang. 313 bertembung dengan 1000 orang. Maksudnya 3 lawan 1. Tapi Rasulullah tidak putus-putus dalam sirinya berdoa, ya, sehingga Allah turunkan kemenangan. Dan begitu juga dalam perang Hunain, yang orang Islam menyangkakan kebanyakan dengan bilangan yang banyak dapat menumbangkan golongan tentera di Hunain. Tentera-tentera kafir di Hunain. Lalu Allah goncangkan dengan berlaku sedikit kekalahan pada peringkat awal, lalu Allah turunkan sakinah selepas mereka beristighfar kepada Allah. Kemudian di perang Khandaq, yang kita tahu bahawa perang Khandaq telah berkumpul tentera dengan banyaknya. Tentera umat Islam dalam 3,000 orang untuk bertembung dengan 10,000 tentera. Yang mereka telah mengambil idea Salman Al-Farisi dalam menggali parit. Dan berlaku pengkhianatan di kalangan tentera-tentera Yahudi. Ataupun kelompok-kelompok Yahudi di Madinah. Seperti Bani Khuraizah. Mengkhianati, cuba melawan, melanggar Rasulullah dari belakang. Bayangkan di depan golongan-golongan kafir Quraisy dan sekutunya, di belakang golongan Yahudi. Bayangkan kalau tidak ada pertolongan Allah. Dan juga perang-perang yang lain. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah berikan ketenangan, kesabaran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan ketenangan. Kalau perang Uhud kita menyaksikan sewaktu Rasulullah berangkat untuk berperang 1000 orang, ya, golongan Yahudi, golongan kafir Quraisy 3000 orang. Pengkhianatan berlaku disebabkan oleh Abdullah ibn Ubay, yang mana menarik diri mereka daripada mengikuti Rasulullah berperang, lebih kurang 300 orang. Pengkhianatan besar. Golongan munafik memang tabiatnya begitu. Pengkhianatan besar dilihat, ya, dilihat bahawa Rasulullah akan kalah ni, lalu ditarikkan diri. Jahat. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ketenangan yang seperti ini luar tabiat manusia dan ia merupakan sebahagian dari mukjizat yang beliau miliki bagi orang-orang yang memiliki pandangan luas. Sesungguhnya berbohong apalagi kepada Allah akan menimbulkan kekhawatiran, ketakutan dan besarnya gejolak yang menimpa penduduk pada suatu negara. Seandainya tidak ada ayat yang diturunkan pada Rasul kecuali ketenangan, maka itu saja sudah mencukupi bagi mereka. Ya. Jadi ketenangan ini adalah luar biasa bagi manusia yang menyebabkan bila mereka melihat mukjizat yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tenang.
Dan Allah cuba Allah memberi isyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketenangan itu amat penting dan Allah tidak pernah berbohong kepada mereka. Dengan arti kata lain, bila mereka mendapat ketenangan, bertambah iman mereka, keyakinan mereka kepada Allah. Ya, itu yang kita nak. Keyakinan itu ditambah dengan keyakinan betul-betul terhadap Allah. Tuan-tuan dan puan perlu latihan sedikit. Kerana disebabkan kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Tapi saya katakan, tanam keyakinan ini, kemuncak dalam keyakinan Allah wujud, dia menyaksikan apa yang kita lakukan. Baik. Yang ketiga, ketenangan pengikut Rasul. Ketenangan ketiga ini adalah pengikut Rasul. Ketenangan pengikut Rasul. Lain ada masalah. Yang ketiga, ketenangan pengikut Rasul secara khusus ketenangan berada pada para pengikut Rasul berdasarkan apa yang mereka ikuti. Ketenangan ini disebut ketenangan iman, iaitu ketenangan menenangkan hati dari keraguan dan kebimbangan. Okay. Jadi ini untuk pengikut Rasul, yang mana ketenangan ini untuk menambahkan iman, ya, dan menjauhkan keraguan dan kebimbangan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun para nabi. Oleh kerananya Allah menurunkan ketenangan pada orang-orang mukmin di antara masyarakat yang berkecamuk di saat mereka sangat memerlukan ketenangan. Okey, ini disebutkan dalam surah Al-Fatah. Dalam surah Al-Fatah, cuba buka surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah, surah yang ke-48. Okay. Ayat yang ke-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah lah tentera di langit dan di bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik. Dalam ayat ini isyaratkan Allah mengatakan, ya, dia turunkan sakinah. Dia telah menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah. Di samping iman yang ada itu mereka bertambah, dan kepunyaan Allah lah tentera di langit dan tentera di bumi. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi dengan arti kata lain, dalam ayat ini mengisyaratkan Allah telah membantu orang mukmin dengan turunnya sakinah bila mereka melebihan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ini satu yang kita harapkan, dan supaya Allah berikan kita sakinah yang sebegitu. Bukan senang untuk memilikinya. Allah menyebut nikmatnya yang diberikan kepada mereka berupa pasukan di luar mereka dan pasukan yang bersama mereka. Ya, pasukan yang datang daripada luar dan pasukan yang datang bersama mereka. Dalam bab ini kita agak menarik, Allah menceritakan supaya kita sentiasa banyak rujuk kepada Allah
supaya kita tahu bahawa nikmat Allah adalah satu nikmat yang besar, bukan sebarang nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan membantu kita berbagai-bagai bentuk yang seharusnya kita jadikan ia sebagai panduan. Okey. Itulah ketenangan di saat terjadi kekhawatiran dan kegusaran. Nampak tak? Itulah ketenangan di saat terjadi kekhawatiran dan kegusaran, di mana saat itu tidak ada yang bersabar menghadapi keadaan yang terjadi seperti Umar radhiyallahu anhu yang terjadi pada hari Hudaybiyah. Ya, tahu kan kisah perjanjian antara Rasulullah dengan kafir Quraisy di perjanjian Hudaybiyah. Yang kita pergi melawat sampai kat Mekah nak pergi ke Hudaybiyah. Okey, secara kasar di Hudaybiyah itu hanya tempat bersejarah. Datang orang nak pergi solat kat situ tak payah. Yalah kalau sekadar nak solat duha ke apa, tak menjadi masalah. Tetapi nak katakan keberkatan situ tak ada. Dia adalah sejarah sahaja. Di tempat perjanjian berlaku di antara Rasulullah dan kafir Quraisy. Dan dulu di Hudaybiyah itu terdapat sebatang pokok. Maka pokok itu telah ditebang di zaman Khalifah Umar ke yang tebang. Tak ingat. Tapi ya, Umar dikana apa? Takut orang mentabarruk. Kononnya kesal Rasulullah macam yang kita tengok ni lah. Ya, kononnya kesal Rasulullah pergi dicium peninggalan Rasulullah, cium letakkan dahi apa semua, menangis. Tengok-tengok sijil palsu. Entah tapak kaki mat mana dia letak kat situ, ya. Alhamdulillah, sonoklah orang tu kena cium tapak kaki dia. Entah janggut mana yang diletak kat situ, mat mana diletak, kita pun pergilah minum air janggut tu. Tuan-tuan dan puan-puan, berlatih supaya kita faham kaedah ini. Kalau tidak ada sanad, ya, kita tidak boleh menerima bahawa itu dari Rasulullah. Itu hak ataupun itu milik Rasulullah. Kalau tidak ada sanad, maka ianya akan orang buat sesuka hati. Sebab kata Sufyan ibnu Uyainah ataupun seperti mana yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mubarak, laula isnadu al-isnadu minad din, laula isnadu laqalu man syaa ma syaa. Sesungguhnya sanad itu daripada agama. Kalaulah tidak ada sanad, maka orang akan kata, orang akan buat apa yang mereka nak buat. Nampak tak? Sanad, yang ni perwayat. Macam kita memiliki buku. Okay, buku dari siapa. Ya, hadis tu. Ya, buku siapa? Dari siapa? Ucapan. Misalnya ucapan raja. Dari siapa? Raja akan titah ke sini. Lepas tu dihantar ke sini sampai kepada masyarakat. Begitulah kedudukan hadis. Dan yang berkaitan milik tubuh badan Rasulullah, itulah dia sanad. Kalau tidak orang menipu. Kenapa? Menipu atas nama Rasulullah, besar harganya mereka dapat. Tetapi di tempat mereka di neraka. Nauzubillah syarr. Ya tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana muncul golongan-golongan ini di akhir zaman dengan begitu beria sampai mengadakan, ya, untuk program barang-barang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad palsu pula tu. Ya, jahat. Bagi saya satu pengkhianatan dalam agama, jahat. Orang seperti ini tidak layak untuk berbicara bab agama kerana dia penipu agama Rasulullah. Dengan Rasulullah pun boleh dia menipu, ya. Dengan tuan-tuan, dengan saya, ya, bagi dia tak ada apa-apa. Kalau dengan Rasulullah dia boleh menipu, dengan kita ni tak ada apa-apa. Dia macam Syiah juga. Perangai macam Syiah. Oleh kerana itu lazim kita biasakan kita dengan sanad yang sahih. Bila sebut hadis sahih, kena ada sanad, mesti clear. Tak tahu sanad tu clear ke tidak, okey, ambil sanad tu ketengahkan kepada orang yang arif, dan mereka yang arif ini banyak. Kita ada orang-orang yang arif seperti Dr. Rozaimi, ya, Dr. Kamilin, kita ada Dr. Fadlan, ya, ramai yang mahir dalam bab-bab hadis. Dr. Fathul Bari, ya, mereka ini adalah orang yang mahir dalam mentelitikan bab hadis kerana bidang mereka. Yang ni tak ada bidang apa. Ya. Nauzubillah. Saya begitu takut lihat keadaan fitnah yang berlaku sehingga ramai yang terpercaya meminum air janggut kononnya atas nama Rasulullah. Atas janggut siapa dia ambil?
Ya, nauzubillah min zalik. Okey, baik. Itulah ketenangan mana tadi? Allah berfirman dengan menyebutkan nikmatnya kepada mereka dengan menurunkan ketenangan yang merupakan hal yang sangat mereka perlukan. Di dalam surah Al-Fatah juga, surah Fathah tadi, cuba buka surah Fathah tadi. Surah Fathah ayat yang ke-18 pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan ke atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan waktu yang dekat. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan Maha Suci Allah, dalam bab ini Allah menceritakan banyak poin yang kita dapat. Apa dia? Okay, sebelum kita ulaskan. Bila kita menyaksikan ayat ini, kita dapati satu perkara yang amat menarik. Ya. Amat menarik, Allah menceritakan sesungguhnya Allah telah meredai orang-orang mukmin ketika berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon. Okey. Kisah perjanjian Hudaybiyah. Kisah perjanjian Hudaybiyah ini di antara bai'ah setia para sahabat apabila Rasulullah mengutuskan Osman Ibn Affan ke Mekah untuk berbincang dengan golongan musyrikin mereka untuk datang melakukan umrah. Lalu Osman Ibn Affan dikurung. Kafir Quraisy mengurung mereka dan sampai berita Rasulullah bahawa sesungguhnya Sayyidina Osman telah dibunuh. Ya, berita palsu sampai Rasulullah tak tahu. Tiba-tiba dapat cerita Sayyidina Osman telah dibunuh. Sedangkan mereka mengurung Sayyidina Osman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sahabat-sahabat berbai'ah. Waktu itu para sahabat ramai yang datang untuk melakukan umrah, ya. Haji, umrah. Lalu mereka, Rasulullah mengatakan ini tangan Osman. Dan lalu mereka berbai'ah. Bai'ah mereka adalah bai'ah mati. Oh, Masya Allah, bai'ah mati. Maksudnya kami akan bersama Rasulullah menghadapi perkara ini sampai kami mati. Kalau berperang, berperanglah. Semua lelaki perempuan berbai'ah. Berbai'ah, semua. Dan hati mereka satu waktu itu ialah ketaatan membela Rasulullah, membela agama. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan ya, kita tengok ya, bayangkan dalam ayat ni Allah meredai orang mukmin ketika berjanji setia, bai'ah di bawah pohon. Bai'ah hanya dalam bentuk itu jika ada pemerintahan Islam. Kalau tak ada pemerintahan Islam, tak ada bai'ah. Macam ada golongan tarikat kata kita berbai'ah. Tak ada. Itu tarikat penipu belaka. Bai'ah tidak ada melainkan tertegaknya khalifah Islam. Okay. Jadi di sini Rasulullah mereka bai'ah untuk taat setia dan mati bersama. Maka Allah meredai orang mukmin yang berbai'ah di bawah pohon. Okey. Orang mukmin dalam ayat ini, orang mukmin itu adalah para sahabat. Allah redha. Apa dia maksud Allah redha di sini? Di sinilah datang kalimah mengisyaratkan semua para sahabat yang bersama Rasulullah pada ketika itu digelarkan radhiyallahu anhum. Okey, jadi kita tahu yang mana kalimah radhiyallahu anhum datang dari sinilah. Bila kita sebut sahabat radhiyallahu anhum, inilah Allah yang telah memberi pangkat. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana itu saya mengatakan kepada kita, kita menghormati apa juga title yang mereka miliki. Seperti manusia kita, masyarakat kita. Misalnya orang dapat pangkat Datuk, orang dapat pangkat Datuk Seri, Tan Sri, apa jugalah pangkat.
ya, PJKJP, kita kena hormat mereka kerana itu mereka mendapat anugerah dan kita panggil apa yang bersesuaian dengan title mereka. Tapi kalau mereka tak nak dipanggil bersesuaian dengan title mereka, panggillah macam biasa. Dulu kau panggil aku Kiah, panggillah Kiah. Tak payahlah panggil Datuk Rokiah ke Datuk Rokiah ke Datuk Mat ke. Panggil je lah Mat. Itu lain cerita. Menunjukkan low profile dia cukup cantik. Tapi kalau dia memerlukan panggil, kena hormat. Begitu juga para sahabat, ya. Bila dipanggil kita akan panggil radhiyallahu anhu. Sahabat radhiyallahu anhu, kerana itu title yang Allah berikan kepada mereka. Pasal bila sampai tabi'in, kita tak panggil. Kita akan panggil rahimahullah. Baik. Dalam bab ini, kedua, itulah pokok yang Saidina Umar tebang. Kerana apa? Mereka menjadikan ia sebagai satu tempat, ya, tabarruk orang yang selepas para sahabat menjadikan tempat-tempat itu sebagai tabarruk untuk mendapat keberkatan, lalu dipotong pokok tersebut. Dan dia mengetahui apa yang di dalam hati mereka, yakni Allah mengetahui dalam hati. Allah mengetahui di dalam hati mereka para sahabat. Jadi Allah mengetahui di dalam hati para sahabat. Jadi kita mengisyaratkan kita tidak mengetahui hati-hati mereka. Hati-hati manusia. Kemudian lalu dia memberikan ketenangan ke atas mereka. Mereka mendapat ketenangan dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat, dan selepas perjanjian Hudaybiyah itu maka umat Islam menang, ya, sehingga terbukanya Fathul Mekah. Ya, itu pasal nama surah ini surah Al-Fatah, yakni mukaddimah bagi pembukaan Mekah. Kerana Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka yang berupa kekhawatiran dan kegusaran saat mereka dihadang oleh kafir Quraisy untuk masuk ke Baitullah. Mereka menahan haiwan korban orang mukmin dari tempatnya dan memberikan syarat kepada orang mukmin dengan syarat yang tidak adil serta merugikannya, sehingga hati orang mukmin menjadi gusar dan tidak sabar. Ya, apa di antara syarat-syaratnya yang Saidina Umar cukup tak suka? Ya, apa dia? Apabila mereka mengatakan kalau orang mukmin, orang-orang Mekah masuk Islam, dia pergi ke Madinah, maka kami boleh datang ambil orang Islam itu tersebut, lalu kami bawa balik ke Mekah. Tetapi kalau orang Mekah, ya, kalau orang Madinah yang balik, yang keluar Islam balik ke Mekah, orang Madinah balik ke Mekah, maka orang Madinah tidak boleh ambil. Yang ni Rasulullah tak boleh ambil. Umar dengar marahlah. Dahlah waktu mula-mula tulis itu dengan ucapan Muhammad Rasulullah, mereka dah kritik, kami tak kenal Muhammad Rasulullah. Muhammad sahaja bin Abdullah, kami kenal dia begitu. Kami tak pernah mengiktiraf dia Rasulullah. Oh, Saidina Umar punya, bak kata orang zaman sekarang bengkak, ya. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, mula-mula dia kata kepada, ya, dia kata, ya Rasulullah, tidakkah kita ni dah mulia? Kita punya kekuatan. Kenapa kita nak ikut arahan mereka? Ya Umar, ana Rasulullah. Kita pasti. Ya. Waktu itu disebabkan, ialah macam ini berlaku latah sedikit. Lalu dia pergi kepada Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, tidakkah kita ni orang yang mulia, telah dimuliakan, kita punya kekuatan, kita mampu, dan dia itu adalah Rasulullah. Kenapa kita mesti sign agreement tu? Apa Saidina Abu Bakar jawab? Cukup cantik, subhanallah. Ya Umar, sesungguhnya dia Rasulullah. Kalimah tu cukup penting tuan-tuan dan puan-puan. Dia Rasulullah. Berarti samu wa ta'ah. Ya Umar, aku takut Allah turunkan satu ayat kerana kamu mempertikaikan keputusan Rasulullah SAW. Waktu itu Umar terdengar, terus barulah dia terperasan, lalu dia diam. Dia takut. Ya, takut Allah turunkan ayat, ya, berkaitan dengan Saidina Umar yang mempertikaikan hukum Rasulullah. Kenapa? Kenapa Rasulullah bila kenapa Umar Abu Bakar mengatakan dia Rasulullah? Berarti Rasulullah tidak melakukan perkara melainkan dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak membuat ikut hawa nafsu. Dia tidak berkata mengikut hawa nafsu. Semuanya program wahyu. Kalau tak betul pada ketika itu, Allah akan turun wahyu menegur Rasulullah, kamu salah. Tetapi tak, Allah tak turun wahyu. Berarti Rasulullah betul. Itu dia konsep Rasulullah yang perlu kita tanamkan. Kita tanam dalam minda,
Rasulullah betul segala-galanya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Itu pasal amalan-amalan kita, bila kita tambah, ada tak dalil? Berarti Allah tak redha kalau kita tambah. Kenapa? Rasulullah tak pernah buat. Kalau kita kurangkan, Rasulullah kurang tak? Berarti Rasulullah tak buat, maka jangan dibuat. Rasulullah tak tambah, jangan ditambah. Kerana dia Rasul, dia buat mengikut program wahyu. Maka disitulah Umar senyap, ya, jadi takut. Maka disitulah Allah turunkan kemenangan kepada kisah dalam bab Fathul Mekah. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah boleh tengok balik bagaimana kisah Fathul Mekah yang agak menarik, ya. Agak menarik sehingga kan kafir Quraisy pening kepala, makan Panadol tiap-tiap hari. Ya, tak adalah Panadol, tapi pening kepala disebabkan mereka yang menetapkan syarat, tiba-tiba mereka terpaksa buangkan syarat tersebut disebabkan kesilapan mereka. Alhamdulillah, nampak tak pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu berlaku selepas kejadian itu, kalau tidak disebabkan seorang lelaki, ya, tidak sebabkan seorang lelaki yang nak pergi ke Madinah tak boleh, nak duduk Mekah pun tak boleh, dia duduk di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah. Di situlah bermulanya pertolongan yang menyebabkan Fathul Mekah. Okey. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Kemudian Allah memantapkan hati mereka dengan ketenangan sebagai bentuk kasih sayang dan kebaikan dari Allah, dan Allah adalah zat yang maha mulia, lemah lembut lagi maha mengetahui. Kemudian itu setelah Allah berfirman dalam surah Al-Fatah lagi. Kita buka surah Al-Fatah ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jumpa surah Al-Fatah. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimah taqwa, yakni kalimah tauhid, dan adalah mereka berhak dengan kalimah takwa itu dan patut memilikinya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Okey. Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa kedudukan yang Allah berikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan Allah turunkan sakinah terhadap Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda-tanda kebesaran, ya, keyakinan yang perlu diimankan oleh kita, ya. Kebesaran Allah turunkan kepada para sahabat sehingga kan seharusnya dalam keadaan kucak kacir mereka tak boleh masuk Mekah untuk melakukan haji, mereka tak boleh buat apa-apa, binatang yang dibawa itu telah dirampas, tetapi ketenangan Allah turun dengan bantuan. Itulah ketenangan yang mutlak. Bila kita mendapat ketenangan itu, apa juga berlaku, insya-Allah tak ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak bagaimana ketenangan? Ketenangan ini yang boleh menyebabkan peperangan berlaku. Tapi Allah, peristiwa ini boleh menyebabkan peperangan berlaku, tetapi ketenangan itu menyebabkan semua menjadi settle. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ketenangan itu yang menyelesaikan banyak masalah. Sakinah yang Allah turunkan dalam hati kita akan menyelesaikan banyak masalah. Masalah kesakitan, masalah kemiskinan, masalah Allah akan menyelesaikan bila ada ketenangan. Allah bagikan kita ilham, petunjuk untuk menyelesaikan. Tuan-tuan dan puan-puan, rapatkan kita diri dengan Allah. Rapatkan, berhubunglah dengan Allah. Ini masalah hati, masalah dalaman. Tak ada siapa yang dapat menyelesaikannya. Ini masalah hati yang mana hubungan kita dengan Allah. Nak terang macam mana pun kita tak dapat nak terangkan melainkan melalui peristiwa-peristiwa. Macam mana kasih sayang kita kepada anak-anak kita dalam hati.
Macam mana kasih sayang seorang suami pada isteri-isteri pada suami dalam hati. Ketenangan, kita menjadikan satu kasih sayang ini sebagai satu jalan untuk melakukan kebaikan. Allah turunkan ketenangan dan sakinah pada orang yang mempunyai ketenangan sebegitu. Ya, kebaikan yang begitu. Baik. Ketika kesombongan jahiliah menjadikan perkataan dan perbuatan yang jahiliah, Allah memberikan ketenangan ke dalam hati kasihnya untuk menghadapi kesombongan jahiliah. Ya, Allah tetapkan hati Rasulullah, lisan mereka sentiasa mengucapkan kata-kata takwa untuk menghadapi terhadap apa juga terbentuk dari kesombongan jahiliah merupakan kata-kata kederhakaan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini dia orang-orang yang beriman. Di saat-saat mereka mengutuk Rasulullah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah berikan ketenangan sehingga kan mereka melakukan kebaikan. Mereka menjadikan ketenangan itu sebagai jalan penyelesaian dan akhirnya mereka mendapat penyelesaian yang cukup cantik, penyelesaian yang cukup cantik. Allah berkata, berfirman terhadap orang-orang yang beriman, ya, mereka bila berhadapan dengan mereka akan berhadapan dengan cara yang bijak. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Cuba buka surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Tuan-tuan dan puan-puan, surah Al-Mu'minun di antara surah pengasas bagi iman kita. Okey. Jumpa? Okey. Pertama, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Okey, ini di antara perkara yang penting. Di antara orang-orang mukmin yang berjaya, dia khusyuk dalam solat dan dia membuangkan perkara-perkara lara. Itu satu. Ya, yang mengisyaratkan kita itu ke sakinah akan datang bila kita buat lara ni kita kurangkan. Ya, kurangkan. Okey. Yang kedua, kita tengok yang ketiga, kita tengok dalam surah Al-Furqan, surah Furqan, surah yang ke-25. Surah yang ke-25, juzuk 19, ayat yang ke-63. Okey. Allah menceritakan. Muka surat 365. Baik. Apa dia? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Ini tabiat orang yang baik, orang yang tenang, sakinah dalam jiwanya. Dia berjalan itu pun dalam keadaan tawadhu, tenang, okey, dengan rendah diri. Orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan senang. Orang kritik kita dalam WhatsApp, sejengkal dia bagi sehasta kita balas. Orang kutuk kita, ya, dengan perkataan-perkataan sikit je dia bagi, kita bagi tu dia mulut kita pula mulut laser. Lagi sampai mati kawan. Itu tidak tenang. Kita tak akan tenang. Geram lepas tu. Geramnya aku, kan.
Tetapi Allah menceritakan sifat-sifat hamba Ar-Rahman yang mempunyai sakinah, ketenangan dalam diri dia. Apa dia? Bila dia berjalan tawaduk, tundukkan diri dia, maksudnya bukan tunduk jalan, tunduk sampai terlanggar tiang telefon tu, tak. Ya, jalan dalam bentuk merendahkan diri. Walaupun dia pakai kereta besar, dia tetap merendahkan diri, dia bagi laluan kepada orang yang perlu laluan. Ya, sabar tak, hon. Dia bagai ucapan nak keluar. Ya, tak. Tetapi bila orang menegur dia, ya, perkataan-perkataan yang tidak baik, apabila orang jahil menyapa, orang tak kira orang tu nampak pandai, tapi bila dia menyapa, mengata perkataan yang tak baik, lalu dia memberikan perkataan yang Allah kata apa? Tuan-tuan dan puan saksi, Allah katakan apa? Mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Itu di antara sifat-sifat orang yang memiliki sakinah di dalam jiwa mereka. Jadi mereka akan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Jadi oleh kerana itu Rasulullah dalam peristiwa Fathul Mekah ini, dia tidak pernah, Rasul tak pernah mendengar kata-kata yang tak baik. Tak pernah. Orang tak pernah dengar. Ya, heran kita, Masya Allah. Ya, kata kita macam, berbagai-bagai. Na'udzubillah. Alhamdulillah dah belajar kat Yayasan Ta'lim. Barulah boleh kurang sikit. Kalau tak dulu, lagi deras. Kan? Jadi, elakkan. Jadikan kita orang yang jagakan diri kita dan bersifat sebagai ibadur Rahman. Bahagian, okey. Bahagian orang mukmin adalah ketenangan dalam hati mereka dan kata takwa pada lisan mereka, pada lidah mereka. Sedangkan bahagian musuh mereka adalah kesombongan jahiliah dalam hati mereka dan kata kedurhakaan dan pemusuhan pada mulut mereka. Ketenangan dan kata takwa merupakan bahagian dari pasukan Allah. Subhanallah. Kata takwa itu adalah sebahagian dari pasukan Allah yang berikan kepada Rasulnya dan orang mukmin untuk menghadapi pasukan syaitan yang berada di dalam hati dan mulut para kekasih syaitan. Okey. Jadi dalam ayat kalimah yang bawah ini seolah-olah menceritakan, ya, kalimah untuk menyampaikan adalah di antara perkara yang amat penting yang menyebabkan kita termasuk dalam golongan-golongan Allah, yakni pasukan Allah, Hizbullah. Maka kita menyampaikan risalah ini dengan cara yang baik, cara yang betul dan betul, maka inilah dakwah yang menyebabkan orang ramai akan menerima Islam sebagai agama yang terbaik. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan cukup sampai di sini. Jadi kita mengharapkan dengan ilmu yang sedikit ini kita cuba beramal. Di antara apa yang paling penting untuk kita beramal untuk mendapat ketenangan jiwa, pertama, keyakinan Allah secara mutlak. Kedua, hubungan kita dengan Allah jangan putuskan. Quran jangan tinggalkan, zikir pagi jangan tinggalkan, zikir petang jangan tinggalkan. Ketiga, akhlak kita kena jaga, percakapan kita kena jaga, perbuatan kita kena jaga. Ya. Dan yang keempat, keyakinan kita kepada Allah dengan pertolongan dengan melakukan amalan-amalan soleh yang telah amalan wajib mesti, kemudian amalan-amalan soleh yang lain perlu kita teruskan supaya kita menjadi kekasih Allah dan ketenangan akan dapat menyelamatkan kita, keluarga kita dan semua umat Islam yang beriman untuk dimasukkan ke dalam syurga. Jadi cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.